Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam Malaysia Madani. Kita ke udara pada malam ini untuk membicarakan isu-isu semasa. Malam ni saudara, tajuk yang hangat ialah akibat daripada terlalu gairah untuk menjayakan Generation Endgame. Hari ini saudara, Khairi Jamaluddin berhadapan dengan satu laporan polis ke atas diri beliau kerana telah memfitnah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, telah memfitnah Peguam Negara dan telah memfitnah dua orang menteri. Saya bacakan laporan polis ni saudara. Pada 19 November 2023, semasa saya berada di kediaman saya di setapak berkenaan kenyataan media yang dikeluarkan oleh Khairi Jamaluddin. Khairi Jamaluddin buat satu kenyataan media yang disiarkan di portal Code Blue bertarikh 14 November di pautan sekian-sekian dan portal New Straits Times. New Straits Times pun sama, bertarikh 16 November. Yang mengatakan GEG bill suspended due to political pressure, not legal issues, says KJ. Beliau mengatakan bahawa Generation Endgame, dasar Generation Endgame yang nak dia bawa, di mana Generation Endgame ini bermakna sesiapa yang lahir selepas 2007, tuan-tuan, mereka tidak boleh buat tidak boleh hisap rokok, tidak boleh hisap vape, tidak boleh bekerja, membawa, menyimpan apa-apa alat daripada hasil tembakau dan juga vape. Okey? Kenyataan ini adalah satu fitnah terhadap Perdana Menteri, Menteri-Menteri Kabinet dan Peguam Negara dan memburukkan imej Perdana Menteri, Menteri Kabinet dan Peguam Negara. Ini adalah berkaitan satu muat naik yang dibuat oleh Khairi Jamaluddin di laman Instastory Khairi Jamaluddin pada 14 November 2023. Petikan dari muat naik tersebut adalah seperti berikut. It is absolutely shambolic. The AG's chambers said it was okay to proceed when I brought the bill to Parliament. Now, the same department says it is unconstitutional. You know why? A fierce critic of GEG is none other than the law minister himself. Ini dia mengecam dan memfitnah Datuk Seri Azalina Osman. She doesn't want it passed. Big opponents of GEG in cabinets are law minister, tourism minister, iaitu Datuk Seri Tiong King Sim, and the gaffers. Petikan ini merujuk kepada kenyataan Khairi Jamaluddin yang menyatakan bahawa Jabatan Peguam Negara sebelum ini memaklumkan kepada Khairi Jamaluddin bahawa rang Undang-Undang Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2023 adalah berperlembagaan dan boleh dikuatkuasakan. Maksud dia ialah Peguam Negara yang lama. Namun sekarang Jabatan Peguam Negara telah menukar pandangan undang-undang tersebut kerana pengkritik tegar rang undang-undang tersebut adalah Perdana Menteri, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Haiwan Undang-Undang dan Reformasi Institusi dan Menteri Pelancongan. Okey? Sebaliknya, menerusi satu kenyataan media oleh Jabatan Peguam Negara yang telah dikeluarkan pada 18 November 2023, Jabatan Peguam Negara telah menegaskan bahawa pada setiap masa secara konsisten telah memberikan pandangan undang-undang sejak tahun 2022 bahawa peruntukan berkenaan dengan generation penamat ataupun generasi penamat, Generation Endgame, yang diperuntukkan di dalam rang Undang-Undang Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam boleh dicabar di Mahkamah
kerana bercanggah dengan perkara 8 Perlembagaan Persekutuan memandangkan peruntukan itu mewujudkan layanan undang-undang yang tidak sama rata di antara seseorang yang dilahirkan sebelum 1 Januari 2007 dan seseorang yang dilahirkan pada dan selepas 1 Januari 2007. Kan? Daripada dulu lagi sebenarnya Jabatan Peguam Negara, tuan-tuan, beritahu bahawa bercanggah ni. Ada 2 set undang-undang. Satu untuk orang yang lahir sebelum 2007, satu set orang yang lahir selepas 2007. Jadi bila-bila masa ianya boleh dicabar di mahkamah. Jadi sebenarnya inilah menyebabkan Khairy Jamaluddin hari ini berhadapan dengan laporan polis ke atas diri beliau, tuan-tuan. Pada masa yang sama, Khairy Jamaluddin tidak sepatutnya mendedahkan apa-apa perkara secara langsung dan atau tidak langsung yang telah dibincangkan semasa dia memegang jawatan menteri dalam kabinet pada ketika itu. Ini maknanya dia dah melanggar Akta Rahsia Rasmi bila dia angkat sumpah sebagai menteri kabinet. Tidak boleh membawa keluar apa-apa perkara yang diketahui berkaitan dengan urusan rasminya, khususnya apa yang berlaku semasa mesyuarat jemaah menteri. The secret dies with the cabinet minister. Khairy Jamaluddin telah melanggar sumpah jawatan. Oleh itu, muat naik yang dilakukan oleh Khairy Jamaluddin adalah tidak benar dan memburukkan imej Perdana Menteri, Menteri Kabinet dan juga Peguam Negara. Perkara ini juga mengelirukan rakyat dan menimbulkan perasaan tidak senang serta menimbulkan suasana panik dalam kalangan masyarakat sehingga boleh menggugat keamanan negara. Kenyataan Khairy Jamaluddin juga telah mendedahkan perkara rahsia kepada awam. Dengan itu, saya memohon supaya siasatan dapat dijalankan terhadap Khairy Jamaluddin secara keseluruhannya di bawah Seksyen 499 Kanun Kesiksaan Akta 574 atas kesalahan fitnah terhadap Perdana Menteri, Menteri Kabinet dan Peguam Negara dan menghina reputasi serta nama baik Perdana Menteri, Menteri Kabinet dan Peguam Negara di bawah Seksyen 124 Kanun Kesiksaan Akta 574 atas kesalahan penyebaran maklumat palsu yang mengganggu ketenteraman awam serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588 atas kesalahan penggunaan tidak wajar kemudahan rangkaian aplikasi Instagram untuk menyebarkan maklumat palsu dan Seksyen 8 Akta Rahsia Rasmi 1972 kerana mendedahkan maklumat rahsia kerajaan khususnya atau mana-mana undang-undang sedia ada yang terpakai. Satu siasatan juga harus bagi mengenal pasti individu yang telah menyebarkan maklumat yang telah dibincangkan di dalam mesyuarat jemaah menteri kepada Khairy Jamaluddin. Maknanya ada deep state jugalah, tuan-tuan, di dalam jemaah menteri ini, kan? Ada orang yang telah menyalurkan maklumat apa yang berlaku dalam mesyuarat kabinet kepada Khairy Jamaluddin. Jadi inilah ucapan mukadimah saya pada malam ini. Kita akan bincangkan. Sesaudara yang ada apa yang nak bertanya, bolehlah ajukan di ruangan komen, sama ada di Facebook ataupun di TikTok. Kita punya YouTube kena block. TikTok saya ni pun ada satu yang kena block juga. Kita tengoklah sejauh mana dari TikTok boleh pakai ni. Okey, silakan. Okey Tok, mungkin tu nak ulas lebih lanjut apa yang KJ dah buat mengurusi kenyataan ini. Adakah dia cuba mempolitikkan isu itu? Dia sebenarnya dia ada kepentingan dalam isu Generation Endgame ni.
Dan ini lebih kepada legasi dia. Dia pernah ke WHO, pernah pegang jawatan penting. Memang dia rasa dia ni kebal sebab dia pegawai WHO. Dia boleh dikatakan berstatus diplomat lah bila dia dilantik untuk memegang jawatan penting di dalam WHO. Dan sehingga hari ni dia masih lagi push supaya legasi dia ni diteruskan oleh menteri yang sedia ada dan kerajaan yang sedia ada. So ini hari dia memfitnah kerana sudah pastilah dia dapat maklumat di dalam kerajaan Malaysia ni ataupun di dalam mesyuarat kabinet kita, Perdana Menteri, Menteri Undang-Undang, juga Menteri Pelancongan tidak favor kepada idea beliau Kalau tanya dengan aku pun memang aku tak favor lah. Orang yang kita tahu dia pun lebih daripada hisap rokok kita pun tahu apa benda lain yang dihisap tiba-tiba dia nak paksa orang lain jangan hisap rokok dan jangan hisap vape. Ini yang melampau sangat ni Kalau kita tak nak galakkan orang hisap rokok, kita bagilah peluang orang nak berhijrah pindah untuk hisap vape. Ini vape pun dia tak bagi hisap. Lepas tu orang yang lahir selepas 1 Januari 2007 tak boleh kerja di kedai-kedai, premis-premis yang menjual barang tembakau dan produk vape. Tak boleh menyimpan, tak boleh jadi pemandu van lori untuk barang-barang produk ni Kalau katalah kau kerja dengan 7-Eleven, kau hantar banyak rokok pun semua sekali, tak boleh kerja dekat 7-Eleven ataupun syarikat pengangkutan. Kesan dia terlalu besar akibat daripada apa yang cuba dilakukan oleh Khairi Jamaluddin. Kalau dia ni jenis orang yang bersih, merokok pun tidak, isap lain pun dia tak isap, kita okey jugalah. Tak adalah ada rasa sakit hati sikit Ini pasal kita tahu macam-macam dia isap tiba-tiba dia tak bagi pula orang lain isap. So tak adil lah tak adil. Okey, silakan. Okey Tok, adakah dakwaan yang dilakukan KJ ni menunjukkan dia ni seolah-olah seperti tiada integriti tu? Dia ada kepentingan dia. Contohnya bila ada Generation Endgame ni, dia akan wujud satu sistem tracking. Ada hologram dekat rokok dan sebagainya So benda-benda macam ni ada orang-orang tertentu yang akan dapat faedah. Orang macam Puven orang macam Dex Muhammad. Bila mula-mula dia nak buat tu, semua ni dah didedarkan di internet So ada interest. Itu yang kita lebih membantah lah Pertama, orang yang mencadang tu pun kepala tak betul pokok ganja boleh pula dia cadangkan suruh tanam So kalau orang tak isap rokok, tak isap vape lepas tu kau benarkan tanam ganja, apa akan jadi? So kalau betul PM sendiri pun tak setuju dengan cadangan ni, tepatlah, memang tepat. Ya betul, sebab dia bila dia buat benda ni, dia seperti dah melanggar sumpah jawatan untuk mungkin tu ulas. Ini laporan polis yang dibuat tadi. Okey, nanti saya akan uploadkan dalam Facebook saya Saya akan uploadkan dalam Facebook saya kejap lagi. Dan apa yang berlaku di dalam mesyuarat kabinet dan ketika beliau memegang jawatan menteri tidak sepatutnya diumumkan kepada publik. Kerana beliau dah melafaz sumpah pegang jawatan sebagai menteri kabinet, dia terikat dengan akta rahsia rasmi. So perbuatan dia telah melanggar akta rahsia rasmi dan juga dia bila-bila masa boleh didakwa. Okey. Tapi tak apalah, dia gairah sangat nak kejar nama dia. Dia kena hadap lah benda ni semua. Okey, silakan. Okey tu.
baru-baru ni Muhyiddin Yassin ada keluarkan satu kenyataan yang mana dia berkata PAS hari ni mereka memerlukan Perikatan Nasional untuk cipta pencapaian yang luar biasa dan mendakwa PAS tidak akan mampu untuk mencipta kemenangan besar andai parti itu bergerak sendirian. Muhyiddin ni kalau dia buka mulut dia, kalau tak menipu memang tak sah kan. Saya rasa kita perlu belikan dia cermin. Kalau nak buat kutipan derma, saya sanggup untuk menyumbang, untuk membeli satu cermin besar supaya dia boleh tengok sebenarnya PAS yang dah tepu ke Bersatu yang dah tepu. Hakikat dan realiti PAS daripada hari ke hari dia mengumpul lebih banyak penyokong. Kita tak nafikan bahawa sebahagian besar daripada sokongan yang dia perolehi ni daripada hasil kerja UMNO juga. UMNO melahirkan ramai cerdik pandai yang faham tentang Islam dan sebagainya. Lepas dia orang ni balik Mesir, balik belajar, balik dari UIA dan sebagainya. Mereka ni nak kepada Islam dan mereka beranggapan bahawa kalau nak kepada Islam ni kena bersama dengan perjuangan PAS. Sama-sama dengan orang yang pakai kepiah, pakai lebay, pakai jubah kan. Sedih jugalah kan, bila mana setiap apa yang kita lahirkan akhirnya dicuri orang kan, dicuri oleh PAS. Hakikat dia memang pengaruh PAS itu berkembang. Itu kita tak boleh nafikan. Memang berkembang. Lebih-lebih lagi orang muda makin lama makin faham tentang Islam. Yalah, UMNO juga yang buat benda ni. Kita sediakan prasarana untuk ni. Itu sebab hari ni kita dah mulakan silibus untuk mata pelajaran bahasa Arab, mata pelajaran bini tahfiz. Kita nak buat dikemas. Kerana kita tak nak anak-anak kita ni dihantar pergi ke tadika pasti. Daripada pasti lagi otak mereka ni dah diracun untuk membenci kerajaan, diracun untuk membenci UMNO dan ikut kiblat PAS. Mungkin tidak semua pasti begitu, tetapi pasti-pasti yang saya pernah hantar anak saya begitulah. Dan ramai juga kawan-kawan lain juga mempunyai pengalaman yang sama. Jadi saya harap lepas ni ada sikit perubahan. Ada perubahan dan kita akan cuba untuk mengekang daripada rakyat Malaysia ni terus diperbodohkan. Ada yang beranggapan bahawa undi PAS masuk syurga, undi besar, undi UMNO, BN dengan PH masuk neraka, masuk PAS masuk Islam, keluar PAS sama dengan keluar Islam. So pemikiran begini kita kena betulkan kan? It's not easy, tetapi kita kena start berusaha ke arah itu. Dan UMNO BN kita sedang berusaha ke arah itu. Okey? Begitu. Kemarin ada tular satu video Tok Mat bersama kepimpinan Perikatan Nasional dan mereka memainkan naratif seperti mahu menarik sokongan ahli parlimen BN pula ke kem. Dia macam ni lah. Setiap kali pilihan raya kecil ke, pilihan raya umum ke, tidak dapat dielakkan bila di tempat pusat penambahan calon, pemimpin-pemimpin BN akan berjumpa dengan pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional. Tak boleh lah. Kita pernah bersama dengan PAS juga, bukan tak pernah. Jadi berjumpa dengan kawan lama, takkan kita nak bermasa muka. Betul tak? Walaupun kita menyampah macam mana sekalipun, kita sesama Islam ni kan, kita hulurlah tangan bersalaman. Kalau dia ajak duduk sekejap, Tok Mat pergi duduk sekejap, sembang-sembang. Itu tak bermakna bahawa kita akan menyokong PAS ataupun bersama dengan PAS dalam pilihan raya akan datang atau bentuk kerajaan bersama kan. Dan itu juga tak bermakna bahawa PAS ni nak berjinak-jinak dengan kita kerana takut jadi kluster mahkamah. Tak juga bermakna begitu kan. Jadi bagi saya ni kena tengok benda ni secara secara rasional lah kan. Takkanlah kita sepanjang masa nak bermusuhan. Bila lagi kita pun pernah bersama, bukan tak pernah bersama kan. Macam kita lama dah berpisah dengan janda kita
tiba-tiba berjumpa kat tempat yang tak disangka-sangka. Takkan kita nak buat tak kenal, betul tak? Mestilah kita tanya apa khabar, anak-anak kita okey ke tak okey, betul tak? You sekarang macam mana kan? Macam tu je. Tak bermakna kita nak rujuk semula. Itu kena faham. Okey. Okey tu. Perikatan Nasional ataupun PAS telah mengumumkan calon mereka di Kemaman tu. Jadi soalan saya, adakah Perikatan Nasional meletakkan Menteri Besar sebagai calon adalah tindakan penakut? Dia macam ni lah. Bagi saya simple saja. Pertama sekali, undang-undang pilihan raya ni perlu dibetulkan. Sepatutnya orang yang dah didapati bersalah tidak patut dibenarkan untuk menjadi calon. Orang yang dah terbukti memberikan rasuah kepada pengundi, contohnya macam ahli parlimen Kuala Terengganu, ini PAS letak balik menjadi calon. Keduanya, parti yang merasuah pengundi sepatutnya setidak-tidaknya calon dia dan parti dia tu satu penggal tak boleh bertanding. Barulah orang takut untuk merasuah pengundi. Kalau tidak, tak ada kesan. Apa guna kau disqualifykan ahli parlimen Kuala Terengganu tu, lepas tu dia boleh bertanding balik, dia boleh menang balik, menang majoriti lebih besar. Orang tak peduli pun. Orang-orang di Terengganu, Kuala Terengganu ni tak peduli pun dia makan rasuah ke, dia bagi rasuah ke, tak peduli. So what for? So dalam kes di Kemaman ni, satulah baik sikit, dia tak letak calon yang beri rasuah. Itu bagus. Tapi dia letak calon yang terbukti tak mampu untuk jaga kawasan dia sendiri, gagal dalam usaha untuk menjaga negeri dia, terutamanya ketika berhadapan dengan musibah banjir. Ini dah ada warning Jabatan Meteorologi. Hati-hati, hujan lebat ni, bila-bila masa boleh banjir lagi di negeri Terengganu. Kita belum lupa lagi masa banjir yang lepas. Apa berlaku? Orang dah dihantar pergi ke pusat pemindahan banjir. Syamsuri pun dah pergi ke situ. Kemudian dia pergi bercuti dekat Auckland, honeymoon dengan bini dia. Kita ingat lepas dia dapat berita ada kematian, orang dah mula mati kerana banjir, dia akan balik. Dia akan singkatkan percutian dia. Rupanya dia tukar kereta dia daripada kereta SUV besar, dia tukar kepada Porsche Macan. Nak merasa pakai Porsche dekat Auckland. Dan dia completekan dia punya percutian selama 11 hari. So kalau tanggungjawab sebagai Menteri Besar pun dia tak boleh jaga, tanggungjawab dia sebagai adun kawasan dia pun dia gagal. Takkan nak bagi dia satu lagi peluang untuk jaga Kemaman. Tempat yang dia jadi wakil rakyat ni jauh tau dengan Kemaman. Kalau dalam kawasan parlimen yang sama, tak apa. Ini satu Marang, satu di Kemaman. Jauh. So nanyalah orang Kemaman. Tapi nak buat macam mana, orang Kemaman ni pun saya rasa kita cakap berbuih kadang-kadang berat juga orang Kemaman ni nak dengar. Walaupun hari ni kita dah ada seorang bekas Panglima Angkatan Tentera. We have a very good candidate untuk jadi calon dan jadi jambatan bagi orang Terengganu dengan kerajaan pusat. Banyak manfaat yang akan diperolehi oleh orang Kemaman kalau Jeneral Tan Sri Raja Afandi ini diangkat menjadi ahli parlimen di Kemaman. Banyak keuntungan pada orang Kemaman. Dan Jeneral Raja Afandi ni, jasa dia pada orang Kemaman ni dah banyak dia tabur. Memang dia lahir kat Besut, tapi dia daripada kecil dia duduk di Kemaman. Dia sekolah daripada darjah 1 sampailah sekolah menengah pun dia habis semua di Kemaman.
dia tak pergi ke sekolah-sekolah lain. Jadi sepatutnya dengan jasa dia membantu ketika banjir dan sebagainya, orang Kemaman patut memberikan undi kepada beliau berbanding dengan Samsuri. Dia bagi undi pada Samsuri, Samsuri nak jaga don dia di Marang, Samsuri nak jaga kerja dia sebagai menteri besar, dia tak ada masa. Samsuri pun nak jaga PAS pusat, Samsuri pun nak kena jaga Haji Adi, Samsuri nak kena jaga bini dia lagi, So bagilah peluang kepada kita punya bekas Panglima Angkatan Tentera ni, Jeneral Raja Afandi, untuk menjalankan tugas sebagai ahli Parlimen Kemaman yang baru, insyaAllah. Okey. Itulah tu, kita nampak dia orang ni sebenarnya cakap dia orang menang besar, kubu kuat, tapi last sekali kena letak menteri besar untuk menang. Okay, tu, kita teruskan dengan soalan seterusnya tu. Sanusi tu, dia keluarkan satu lagi kenyataan tu. Dia kata kalau nak cari integriti bukan dalam Barisan Nasional. Dia kata pada Raja Muhammad Afendi ni. Okay, kalau nak cari integriti, bukan dalam Barisan Nasional. So dalam PAS tu nak cari apa? Nak cari orang yang makan hasil judi, cari PAS lah, Nak cari orang yang makan hasil jual tanah kerajaan negeri macam Samsuri, tanah yang Haji Adi jual kepada Kok Insaf, kemudian BN beli balik sampai tang dia jual balik pula pada NGO Khairunisa, NGO isteri dia. Kemudian tanah tapak pasar malam tu pun 11.84 juta pun jual juga. Kemudian tanah 70 ekar dia jual dengan 1 ekar 1,000. Nak yang cari itu integriti ke tu? Belum lagi kita cerita tentang duit jana wibawa, belum kita cerita tentang tambatan banjir, Dan jangan lupa Sanusi itu sendiri adalah orang yang telah membawa masuk pencuri kat tempat dia. Dia lupa agaknya. Itulah semenjak kawan Ahmadi ni, Melayu ni kadang-kadang mudah lupa. Okey, silakan. Okay, tu, ada orang nak naik kat TikTok ke? Kita boleh proceed. Kita boleh proceed. Ini hari kita tak payah panjang sangat. Saya ada sedikit keletihan luar biasa ni. Okey tu, jika kita lihat ramai pendukung Pakatan Harapan terutama yang marah dengan PM sendiri, korang tidak mendengar keluar mereka, pandangan daripada mereka seperti tiada lantikan menteri yang baru yang kosong, JKO yang tidak berfungsi, dan akhirnya ada isu lain dan pelbagai lagi. Adakah ini sedikit sebanyak akan mengugat populariti dan juga prestasi PM itu? Saya rasa saya dah ulas banyak kali tentang kabinet reshuffle ini. Kita kena faham bahawa hari ini yang kosong satu jawatan je, jawatan Menteri KPDN yang telah dikosongkan oleh Allahyarham YB Salahuddin Ayub. Tapi tempat tu sekarang ni dipangku oleh Dato' Armizan. So tak ada masalah, dan boleh je PM nak buat reshuffle sekarang. Tapi takut bila 31 hari bulan Januari nanti, bila ke bawah duli Tuanku Sultan Johor ditabalkan sebagai Yang di-Pertuan Agong, takut baginda pun mahu kabinet yang beliau restui. Betul tak? Jadi takkan nak buat dua kali. Jadi sabarlah sikit, sabarlah sikit. Jangan kelang kabut. PM okey je. Kerja-kerja pun kita tengok menteri-menteri kita jalankan tugas dengan sangat baik, Jangan bimbanglah. Tapi kalau orang tu dia menyampang dengan kerajaan perpaduan ini, kerja dia sentiasa komplain je, tukarlah menteri berapa kali pun dia orang tetap akan lawan juga. Dia orang tetap tak berpuas hati juga. Itu pertama. Kedua, masih lagi ada kritikan pasal JKOM ni. Saya nak beritahu, even JKOM bawah Dr. Agus pun, belanjawan yang diberikan kepada JKOM ni sangat limited. So
ini antara perkara-perkara yang menjadi kekangan untuk Jecom perform. Dan tak boleh disamakan Jecom dengan Jasa. Dulu Jasa ni, kita memang 100% ambil orang politik. Setiap kawasan parlimen ada seorang pegawai jasa, orang politik. Setiap ahli kawasan Dewan Undangan Negeri ada seorang pegawai jasa, orang politik. Kebanyakan daripada pegawai-pegawai jasa di setiap negeri ada pengarah negeri. Sekarang ni pejabat di setiap negeri pun tak ada. Kalau dulu zaman jasa ada 1,400 orang, zaman Jecom ni ada 300 lebih, kan? So bagi saya, memanglah untuk tahun 2024 bajet Jecom ni dikatakan telah mereka minta naik 30%. Naik 30% ini adalah untuk emolumen, untuk tambah pekerja. Masih tak cukup. Masih tak cukup. Jadi saya nak beritahu lah, expectation terhadap Jecom ni terlalu tinggi. Apatah lagi bila dilantik orang akademik macam Profesor Agus. Maka dia mentadbir menggunakan kaedah cara akademik lah, kan? Kita nak suruh orang mentadbir ikut cara politik, kena letak orang politik. Kalau kita lantik orang akademik, maka sudah pastilah dia tadbir ikut cara orang akademik. So tak boleh nak salahkan Profesor Agus 100%. Saya tak bercakap tentang video dia lah, Saya dah bagi nasihat, benda dah berlaku, beliau pun dah letak jawatan, sepatutnya case close. Dia bukan ahli parti, kan? Kalau dia timbalan presiden parti macam Azmin Ali, lain cerita. Ataupun ketua perangan Perikatan Nasional macam Azmin Ali, lain cerita. Betul tak? Kalau nak jadikan isu politik, ini hal peribadi, kan? Moral. Hal moral. Habis. Dia dah letak jawatan. Letak jawatan ni macam mengaku salah lah. Kalau kita dituduh benda tak betul, kalau kau nak letak jawatan tak? Kan? Tentu tidak. Betul tak? Jadi kita letaklah tepi ni. Tak payah bincang panjang lebar. Kalau ada orang tanya banyak sangat, aku dah bagi nasihat dah, kan? Kalau orang tanya, cakap simple je. Agus bila bila berlaku benda ni, dia letak jawatan. Azmin Ali sampai sekarang tak letak jawatan. Dia upgrade jadi Menteri Kanan lagi. Betul tak? Agus, kalaupun betul dalam tu video dia, kalaupun betul, walaupun dia nafikan, kan? Kalaupun betul dalam tu video dia kesalahan dia kerana bercakap lecah, Tapi Azmin berlakon dalam filem lecah. Tak ada pula cikgu ubat nak buat report polis ke apa ke. Masih lagi mengharapkan daripada Azmin Ali. Betul tak? Ini cakap tak suka bikin. Sama lah dengan Papa Romo lah, dengan si Syafiq Halim lah, kan? Bukan main lagi dia hentam Agus. Tapi hakikat dan realitinya, dia orang ni bernaung di bawah Azmin Ali. Betul tak? So sebelum kau orang cakap pasal orang lain, kau cermin dulu bos kau tu, kan? Jadi jangan bazir masa. Aku sendiri yang menghantar video Azmin Ali tu ke pakar forensik di Jakarta dan di Birmingham, United Kingdom. Kita bagi video asli, kita bagi gambar Haziq dengan gambar Azmin. Kedua-dua pakar ni mengesahkan gambar ni adalah orang yang berada dalam video tu. So Azmin nak cakap apa? Cikgu Bat melalak-lalak ni, kan? Dia boleh jawab tak ni? Dan jangan lupa, Haziq sudah mengaku dialah pasangan Azmin dalam video seks luar tabi'i tu. Korang-korang Dr. Agus ni setakat jeli-jeli lidah dengan suara je. Betul tak? Dia tak buka baju pun, So
Yalah, salah tetap salah. Minta maaf cakap. Bagi saya dah nasihat, tutup kes ni. Tapi buat PC tu, that is a very, very bad mistake. Pertama, tidak bijaksana sehingga ada video. Kedua, bila nak suruh orang lain percaya bahawa video itu dihantar tanpa audio, habis. Barai semua. Minta maaf cakap lah. Aku takkan pertahankan. Benda tak betul, tak betul. Kita tutup je cerita ni. Habis cerita. Kalau diorang cakap banyak, kita sama-sama hadapkan Agus sekali dengan Azmin Ali ke muka pengadilan. Sanggup? Kalau tak sanggup, jangan cakap banyak. Duduk diam-diam. Biarlah Dr. Agus dah cuti tu, biarkan. Dah berhenti tu, biarkan. Kan tak pasal-pasal kan Dr. Agus saman korang. Okey. Kita soalan last satu sebelum kita tutup sesi live kita malam ni tu. Ni ada ni. Ada. Yusri Sarafuddin. Assalamualaikum. Yusri. Audio tak ada tu. Audio tak ada. TikTok tak ada audio. TikTok tak ada audio. Assalamualaikum. Okey, lain. Kita budaya politik seperti skandal-skandal, video-video aneh bagi menjatuhkan kerajaan ataupun pembunuhan karakter itu. Yalah, kita tahu budaya ini wujud sejak zaman bekas PM Pekat tu ni. Mungkin tu ada nasihat ke untuk kita hentikanlah budaya-budaya macam ni? Dia nasihat pun tak guna, kerana selagi nama orang politik selagi mentaliti ahli politik tu macam tu, kena hadap lah. Itu sebab nak jadi orang politik ni, kalau boleh kita kena bukan hanya bersih, kita mesti dilihat bersih. Kalau kita dah lah tak bersih, dilihat tak bersih, janganlah keluar-keluar kenyataan macam Azmin Ali nak cerita tentang moral orang dan sebagainya. Ianya melucukan. Kau punya perangai macam musibat, lepas tu kau nak cerita pasal orang tak ada moral. Sama juga orang macam Muhyiddin Yassin. Kau punya kes dengan bini orang Nikaji ni, isteri kepada Stanley Paul Stanley Clement, pun tak selesai lagi. Lepas tu dia boleh cerita tentang orang lain tak bermoral. Dia ingat dengan dia membaca doa tu, dia boleh jadi suci dan bersih. Nak beritahu dengan Azmin Ali, beritahu dengan Cikgu Bat, sama dengan Cikgu Bat ni. Sehingga hari ni saya melapaskan sumpah dengan kalimah wallahi wa billahi wa tallahi. Saya menceritakan bagaimana ketika saya dalam penjara, Cikgu Bat berzina dalam rumah saya. Ketika saya tak ada di rumah, saya dalam penjara ni, dia boleh masuk rumah saya. Sehingga hari ni dia tak jawab. So dia nak cerita tentang moral. Cikgu Bat nak cerita tentang moral. Saya rasa bukan setakat kita kena belikan cermin untuk Presiden satu, kita kena belikan cermin untuk anak buah dia sekali. Cikgu Bat Okey? Ada lagi? Tak ada Jadi kita minta tolong sahabat-sahabat yang ada malam ni, minta tolong share supaya kita boleh berikan kefahaman kepada seberapa ramai yang mungkin, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.